Cuisine. Mengikut sumber lisan, asal-usul sabak berenam berasal dari perkataan sebab berenam yang mengisahkan tentang 6 sahabat dalam perjalanan menyusuri sungai tetapi dihalangi sebatang kayu yang merintangi sungai tersebut. Dengan ikhtiar 6 sahabat itu, akhirnya kayu itu dapat dialihkan. Justeru, tempat tersebut akhirnya dinamakan sebab berenam dan lama-kelamaan berubah menjadi sabak berenam. Muzium Daerah Sabak Berenam ini terletak di Jalan Pasar di Pekan Sabak Berenam ini dan menyimpan pelbagai khazanah serta informasi tentang dunia perikanan serta pertanian di daerah ini. Dan kalau nak tahu, sebenarnya muzium ini telah beroperasi sejak tahun 2006 dan masuk ke sini adalah percuma. Okey, kepada golongan muda yang tidak pernah melihat alat tradisional untuk menangkap ikan, ini dia. Namanya lukah, yang diperbuat daripada bilah-bilah buluh dan membentuk silinder. Jadi lukah ini sebenarnya biasanya diletakkan di kawasan-kawasan yang berair cetek. Kalau ikan dah masuk dalam lukah ni, memang tak boleh nak keluar dah, ya. Kalau minggu lepas kita dah lihat politeknik secara umumnya, minggu ini pula kita nak lihat dengan lebih terperinci lagi, terutama sekali di Jabatan Pelancongan dan juga Hospitality Politeknik Sultan Idris Shah ini. Jadi sekarang saya nak pergi lihat kelas-kelas yang sedang pun dijalankan. Jadi apa kata anda semua? Mari ikut saya. Okey, inilah dia antara siswa-siswi di Politeknik Sultan Idris Shah ini. Mereka menduduki semester 3 dan saya dah tengok dah mereka sebenarnya sedang menduduki kelas praktikal di mana mereka menyediakan dewan banquet dan juga selain daripada itu meja buffet dan juga penyediaan di atas meja. Jadi selain daripada teori di dalam bilik kuliah, inilah antara kata pengajian ataupun pelajaran yang mereka dapati di sini. Tuan Chef, Ya. Okey Tuan Chef, mari kita ke sini sikit. Saya nak tengok ni pelajar-pelajar ataupun siswa-siswa politeknik ni dia sedang menyediakan apa ni hari ni? Hari ini pelajar kena menyiapkan wonton sup dan juga spaghetti bolognese. So itu adalah salah satu daripada yang diperlukan dalam silibus Kementerian Pengajian Tinggi. So pelajar akan boleh menghasilkan wonton, cara untuk membungkus wonton wrapping dan juga cara untuk menghasilkan bolognese sauce, the basic sauce bolognese untuk menyiapkan pasta dan ini. Jadi kalau ikutkan ini siswa-siswa semua pelajar-pelajar semester berapa ni? Ini pelajar semester 2. Semester 2. Okey, inilah dia pusat pengemasan di mana kalau di hotel, department ataupun bahagian ini lebih dikenali sebagai housekeeping. Dan ini juga adalah subjek ataupun mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa dan siswi di Politeknik Sultan Idris Shah ini. Okey, selepas ini sebenarnya saya ada satu lagi perkara yang ingin saya tampilkan untuk anda semua. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Terima kasih semua.
Nama penuh saya Wan Muhammad Nazrin Shah bin Wan Zamzani. Yang sebelah sana Zul, nama penuhnya? Nama penuh Muhammad Zuhilmi bin Muhammad Nurzin. Ya, kan. Okey. Jadi Wan, agaknya apakah kelainan inovasi yang cuba ditampilkan oleh Politeknik Sultan Idris Shah ni? Servis meja makan pengantin ya. Okey, di dalam servis meja makan pengantin ini ada 3 peringkat, iaitu penyajian makanan, servis kepada pengantin dan seni persembahan makanan yang kami akan cuba memberi kepada pengantin. Selain daripada penyediaan makanan ya, saya nampak dekat atas meja ni ada ukiran buah. Saya dengar cerita juga inilah sebenarnya inovasi yang cuba dibuat dan mendapat sambutan yang cukup menggalakkan sekali di kalangan pengantin-pengantin dan juga industri perkahwinan di Malaysia ini ya. Okay, sekarang ni saya nampak anda berdua sedang membuat ukiran buahan. Yang ada di tangan Wan adalah lobak. Apa yang merah. Cuba Wan ceritakan sedikit. Okey, lobak merah ni saya akan mengukir dengan bentuk bunga ros. Begitu dengan Zul mengukir cili merah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Zul dan juga Wan kerana sudilah berkongsi dengan saya kan. Dan saya doakan anda berdua bila tamat pengajian nanti akan lebih orang kata terus maju ke hadapan, lebih berjaya dalam perniagaan kan. Seperti mana yang kita nak tanya dengan Abang Karim, apakah sebenarnya perkhidmatan yang Abang sediakan? Perkhidmatan saya sediakan kali untuk majlis perkahwinan, itu untuk sewaan kemah kanopi saja. Kemah dan kanopi ya. Jadi berapa lama dah sebenarnya Abang terlibat dengan perniagaan seperti ini bang? Hampir 5 tahun juga. 5 tahun. Macam mana pendapat Abang tentang perkhidmatan dan juga inovasi yang telah pun dibawakan oleh siswa dan siswi dari Politeknik sendiri? Idea dan inovasinya sangat segar dan kreatif. Dan saya rasa dia boleh pergi lebih jauh lebih. Dan juga mungkinkah ia sesuatu yang baru ya? Sesuatu yang baru ya. Satu tujuan, semoga aman. Apa yang telah disediakan oleh Politeknik hari ini, adakah anda berpuas hati dengan rasa makanannya? Sangat berpuas hati. Sangat berpuas hati. Pengantin perempuannya pula? Sedap lah. Terima kasih lah sebab sudi masakkan untuk kami. Cantik lah sampai rasa sayang nak makan. Sampai rasa sayang nak makan ya. Jadi itulah dia apa yang telah disediakan, merupakan inovasi daripada siswa dan siswi Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Bernam. Dan saya nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke anak cucu ya. Terima kasih. Politeknik Sultan Idris Shah mampu melahirkan pelajar-pelajar yang hebat. Kerana kalau kita tengok pada hari ini pun di meja pengantin pun kita tengok satu inovasi yang kita tak pernah jumpa. Di mana-mana majlis perkahwinan, di mana inovasi pelajar ini dapat kita lihat, dapat kita tonjolkan bahawasanya pelajar-pelajar kita ini benar-benar hebat dan mempunyai fikiran kreatif dan memang inovatif. Jadi kami yakin Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi yakin bahawasanya pelajar-pelajar kami mampu menjadi seorang usahawan selepas tamat pengajian. Dengan itu, terima kasih diucapkan kepada Cik Mazlan kerana sudi untuk berkongsi dengan kami. Terima kasih.
Ini sebenarnya adalah hari kedua saya berada di Politeknik Sultan Idris Shah untuk episod ini. Dan saya tengok cuaca sabak bernam ni memang indah betul. Memang anginnya pun bertiup. Memang saya sukalah hari ni kan. Dan sebenarnya hari ni saya nak berkenalan dengan seorang siswi dari Politeknik Sultan Idris Shah ini. Nama penuh Hartini Hani binti Rahmat. Dah berada di semester berapa? Semester ke-6. Okay, hari ni menu yang Tina nak masak ayam panggang pecik. Okeylah Tini, kita pun dah dapat barang-barang yang kita nak kan. Dah ada ayam, kita dah ada bahan-bahan lain seperti serai, lengkuas, halia, cili bawang, santan kan. Jadi sebenarnya kita tak sabar ni nak balik ke Politeknik semula untuk masak ayam panggang pecik. Ayam panggang pecik. Berkenalan sudah, ke pasar pun sudah. Kini tibalah masanya untuk kita memasak. Ya, betul tu, masak sekarang ni. Okeylah, Tini nak tunjukkan resepinya, cara-caranya ya untuk membuat ayam percik. Ayam panggang pecik. Ayam panggang pecik. Jadi boleh Tini ceritakan apakah bahan-bahan yang kita perlukan ni? Baiklah, sekarang ni yang paling penting mestilah kita perlukan ayam seekor. Okey, untuk perapkan ayam ni kita menggunakan bawang merah, bawang putih dan juga kita punya serbuk kuning serta garam. Itu untuk perap ayam lah ya? ya? Untuk perap ayam. Terusnya, cuma perap saja macam tu? Perap saja. Kita tuangkan dia kat atas ni. Kita akan sapukan dekat dalam dia. Dalam ayam ni. Jadi kita ratakan dia bahan-bahan tadi dan perap sejam ataupun terpulang kepada anda kalau nak mahu sedap lagi semalaman ya. Okey, ayam ni kita akan panggang dia dalam 220 darjah Celsius selama 1 jam atau sehingga masak. Bahan-bahan lain ini? Bahan-bahan lain ni yang kita buat kuah percik kita. Okey, di sini kita menggunakan serai yang telah dititik sebanyak 2 batang. Kemudian kita menggunakan kerisik 2 sudu, menggunakan cili bawang 2 sudu juga. Di sini kita ada serbuk kari. Serbuk kari kita gunakan 2 sudu juga. Kita ada gula merah. Seterusnya kita ada serbuk ayam. Kemudian santan. Kemudian kita ada barang-barang yang perlu dikisar seperti bawang merah, bawang putih, halia, serai dan juga lengkuas. Dia tumis dia sehingga masak. Sehingga masak lah, sehingga dia garing ya? Sehingga dia garing. Tini, tadi saya nampak Tini ada guna serai ya? Ya, serai. Dan kat sini pun ada lagi penggunaan serai ni untuk masa bila? Itu nanti selepas kita letak serbuk kari, kita akan letak serai. Dan cerita pasal serai ni sebenarnya saya ada sedikit bingkisan untuk anda semua. Jadi apa kata saya nak kongsikan dengan anda, saksikan ini. Okey, bila kita bercerita tentang serai ni kan, mestilah ramai orang yang kenal dengan macam mana rupanya batang serai tu kan. Tapi kepada sesiapa yang belum kenal lagi pokok serai, inilah dia sebelah saya ni, pokok serai. Dan kalau nak tahu, pokok serai ni juga adalah sejenis tumbuhan dalam keluarga rumput tetapi beraroma. Kalau di Thailand, namanya tatrai. Kalau di Indonesia, namanya pula sirih makan. Di Malaysia saja kita yang panggil ini serai. Jadi kalau anda nak tahu, serai yang sebelah saya ini namanya serai peha ayam. Saya tak tahulah kenapa serai ini dipanggil serai peha ayam, tapi mungkin kerana batangnya gemuk-gemuk kan, macam peha ayam. Okeylah, kita dah memang tahu ya, kalau di Asia Tenggara ni makanan kita kebanyakannya menggunakan serai. Tak kisahlah di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, Vietnam ataupun di mana-mana saja, termasuklah di Caribbean. Dan itulah dia tadi apa yang dapat kami kongsikan dengan anda tentang serai. Jangan tak tahu Kita dah boleh masukkan kita punya serbuk kari. Masukkan serbuk kari. Berapa banyak serbuk kari nak dimasukkan? Serbuk kari 2 sudu. 2 sudu Okey. Sudu. Kemudian kita tumiskan dia. Kita dah boleh masukkan kita punya serai. Serai masuk je, campak je. Itulah dia masakan Melayu ni kan, senang saja. Campak saja dah.
Jadi Okey. Sekarang ni kita masukkan sedikit air. sebab dia dah kering kan. Bagi saya kacau sikit. Boleh. Teringin. Tak apa. Jadi kita punya bahan tumisan kita pun dah pecah minyak. Kita boleh masukkan kita punya bahan-bahan perasa kita. Bahan perasa ya, yang mana? Ini? Masukkan kita punya gula dulu. Okey. Okey. Gula merah ni dalam 2 sudu. 2 sudu ya gula merah. Nampak tak dihancurkan dulu? Sebab nanti hancurkan boleh. Nanti masa masak ni pun dia akan hancur juga. Pandailah. Macam itulah. Okey. Kemudian kita boleh masuk kita punya serbuk ayam. Serbuk ayam berapa sudu? Serbuk ayam dalam 1 sudu setengah. 1 sudu setengah Okey. Dan kita masukkan kita punya gula. Gula sudu setengah juga? 1 sudu. 1 sudu setengah. 1 sudu setengah juga Okey. Garam. Secukup rasa. Secukup rasa. Okey. Sekarang ni kita boleh masukkan kita punya santan. Santan. Okey. Cukup? Okey. Sekarang ni Syafiq boleh tengok tak warna dia dah berubah. Yalah dah ada santan kita dah gaulkan dia. Santan dia. Kita gaulkan dia sehingga sebati. Kemudian nanti kita boleh masukkan kita punya kerisik. Kerisik akhir sekali ya? Ya, kerisik akhir sekali. Tadi saya terlupa nak cakap. Apa dia tu? Sekarang ni kita menggunakan daun limau purut. Oh, ada daun limau purut. Memang ada dekat sini. Berapa helai nak pakai? 2 helai. 2 helai Kita ambil sikit. Okey. Sekarang ni kita boleh masukkan kita punya kerisik. Oh, akhirnya kita boleh masukkan kerisik. Berapa sudu kerisik? 2 sudu juga. 2 sudu. Kan saya dah kata senang je resepi ini ni. Semuanya 2 je. Okey. Kerisik. Dalam masakan Melayu ni ramai orang menggunakan kerisik. Memang. Kalau macam kalau kari nak lagi sedap tu boleh letak kerisik juga. Nampaknya macam dah mendidih, macam dah orang kata dah berubah warna dia betul-betul lah ya. Itu maknanya kuah kita ni dah hampir masak. Okey, dah siap dah pun ayamnya. Dah sampai pun ayam kita ni. Tapi kan ayam tadi besar-besar tiba-tiba jadi kecil sikit. Yalah. Dah jus dia dah keluar dah Okey. Tarik nafas. Tarik nafas. Tuangkan ayam kita punya kuah dia. Serata ayam kita ni. Serata ayam ya. Saya dah tak boleh nak cakap apa-apa lagi dah. Tak apa, lepas ni kita akan makanlah ayam kesayangan. Jangan. Sayang. Tak apa. Okey, dah tahu kan soalannya. Jadi apa kata hantarkan jawapan anda secepat mungkin dan mana tahu anda boleh menang hadiah daripada kami. Tengok, kita punya ayam pun dah siap sedia. Jadi inilah masanya untuk saya panggil tetamu kita. Jangan tak tahu kita ada tetamu. Siapa tu? Jadi saya nak jemput Imam Muda Azlan Zulkarnain untuk bersama-sama dengan kita. Jemput Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sila. Boleh Masuk. Allahu Akbar. Kan. Alhamdulillah perkembangan terbaru sekarang ni masih lagi dengan program-program ceramah dan juga jemputan-jemputan untuk motivasi macam-macam. Dan insya-Allah tahun depan akan keluarkan satu album zikir dan juga album-album Al-Quran dan juga akan buat tulis buku. Allahu Akbar, nampak sedap ni. Nampak sedap ya. Itu belum rasa lagi. Belum rasa lagi. lagi. Rasa nanti macam mana? Sila. Aroma pun dah naik ni. Silakan. Allahu Akbar. Boleh makan ni? Boleh rasa. Boleh. Boleh silakan. Diamlah semua orang ni. Macam mana? Biar saya habiskan je. Boleh habiskan dulu. Tengah feel dia punya rasanya. Ambil mood. Ayam masak berempah dia.
Ayam dipanggang dan bersoskan percik. Sos percik. Okey, tadi saya nampak makanan ni sebenarnya satu masakan yang memang hebat untuk hidangan pengantin. Sesuai. Siapa yang masak? Awak masak? Saya lah masak dan ditemani dia. Saya tukang bakar je. Tukang bakar. Jadi baguslah, memang sedap. Jadi dia ada campuran masam, manis, semua ada. Jadi saya boleh bagi satu macam gini. Gini ya? Gini ya? Gini untuk kita punya chef hari ni. InsyaAllah. Apa nama? Okey, Tini. Chef Tini. Okey, Chef Tini. Okey, apapun kan, Azlan pun dah rasa mungkin Tini ada sedikit kata-kata nak cakap pada Azlan. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih sebab datang merasa masakan saya ni. Kemudian saya doakan pada masa hadapan mungkin dapat buat album baru ke, terbitkan lagi buku ke. InsyaAllah. Sebab album tu insyaAllah saya ada satu plan, rancangan untuk buat dia punya video klip. Ada video klip. Politeknik sebab saya politeknik. Tini boleh jadi modelnya. Politeknik cantik. Jadi saya suka. Okeylah. Apapun Dapur Kampus bersama dengan Poly Cuisine ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Azlan. Salam. Kerana sudi jadi tetamu kami dan merasa apa yang telah pun disediakan, ya. Kami ada sedikit sedutan tentang episod minggu depan. Saksikan. Selesai sudahlah episod minggu ini dan saya sememangnya seronok sangat bersama dengan siswa dan siswi dari Politeknik Sultan Idris Shah ini. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk bersama kami lagi minggu depan. Saya Kal Syafiq mewakili penerbit dan juga seluruh warga kerja Dapur Kampus bersama Poly Cuisine mengharapkan anda semua mendapat manfaat di atas apa yang kami paparkan kepada anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Salam satu Malaysia. Assalamualaikum.